Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral isu Ustaz Sheikh Zainul Asri. Dia sampaikan satu kenyataan yang agak sensitif. Jom kita tengok dan kita telusuri video ini sama-sama. Masjid di Pulau Pinang, di satu masjid di Pulau Pinang tu, dulu masjid, hari ni jadi tokong. Dulu ni milik India Muslim. Lepas balik ke India, lepas tinggal, entah macam mana, saya pun tak tahu. Masjid di Pulau Pinang, di satu masjid di Pulau Pinang tu, dulu masjid, hari ni jadi tokong. Dulu ni milik India Muslim. Lepas balik ke India, lepas tinggal, entah macam mana, saya pun tak tahu. Dia sebut berkaitan tentang isu masjid tukar jadi tokong. Dia tak mahu bertanggungjawab terhadap kenyataan ni kerana dia pun tak tahu. Tapi dia sampaikan dekat orang ramai. Saya tak pasti adakah ini kali pertama ataupun beberapa kali Ustaz Sheikh Zainul Asri menyampaikan hal ini. Tetapi bukan sekadar itu sahaja, pihak Jabatan Agama telah respon dengan memberikan satu surat. Surat berkenaan menyebutkan bahawa Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, MAIN-PP, baru-baru ini ada menerima sepotong video TikTok yang menggambarkan seorang ustaz yang dikenal pasti sebagai Ustaz Zainul Asri. Di dalam kuliahnya bertarikh 14 Februari tahun 2023, beliau telah mengeluarkan kenyataan seperti berikut. Satu masjid di Pulau Pinang, dulu masjid, hari ini jadi tokong. Dulu milik India Muslim. Depa balik ke India, depa tinggal. Macam mana jadi saya pun tak tahu. Hari ini dah jadi tempat ibadat orang bukan Islam. Adalah dengan ini, MAIN-PP dengan sekeras-kerasnya menafikan tuduhan liar ini. Justru MAIN-PP menafikan tuduhan tidak berasas ini kerana ia dilihat mampu menimbulkan salah tanggap masyarakat dan menimbulkan perbalahan di antara kaum dan agama di negeri majmuk ini. MAIN-PP menuntut permohonan maaf secara terbuka daripada Ustaz Zainul Asri untuk menjernihkan persepsi negatif yang mula tersebar di kalangan umat Islam Pulau Pinang. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Datuk Ir Ahmad Zakidin Abdul Rahman yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Jadi, satu tuntutan untuk meminta maaf telah diberikan secara terbuka kepada Ustaz Zainul Asri. Ada satu kenyataan daripada Ustaz Mat Malaya yang saya suka untuk kita kongsi dan kita dengar apa yang Ustaz Mat sebut. Kita tuan-tuan, orang yang bercakap ni bertanggungjawab di atas apa yang kita cakap. Saya bukan nak bela mana-mana pihak, tapi kita kena ada tanggungjawab lah. Sebelum nak mari cakap dengan tuan-tuan ni, saya kena baca, kena study, kena semak, kena tengok. Tak boleh mari duk ikut dah nak bercakap. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala akan tanya seorang penceramah ni, tular sehari dua ni. Ini masalah bila cakap tak ada sandaran, tak ada fakta, tak ada hujah. Kononnya sebuah masjid telah ditukar menjadi tokong. Dia pun tak tahu macam mana boleh jadi masjid, boleh jadi tokong. Ini kenyataan yang berbahaya. Ini boleh menimbulkan provokasi di kalangan orang Islam. Ini boleh menimbulkan sentimen. Orang Islam marah. Masalahnya, tokong masjid mana? Bukti mana? Sebab itu bila kita cakap, kita kena ada bukti. Dan telah dinafikan oleh pihak terbabit. Saya bukan nak bela pihak terbabit. Pihak terbabit pun dia ban saya daripada ceramah di negeri dia. Tak ada masalah lah, tak apalah. Dia pun sendiri tak bagi saya ceramah. Bukan saya nak bela dia, tapi saya nak bagi tahu adil. Penceramah tu kata, di negeri tersebut ada sebuah masjid telah ditukar menjadi tokong. Kita orang Islam yang dengar pun, tak ada pukul 5 nak pergi tengok. Di mana? Masjid mana? Lepas itu kita kata cakap mesti ada sandaran, bukti. Bila orang tanya masjid mana, bagi tahu. Tang mana, lot mana, kan? Takkan orang tak tahu tuan-tuan daripada masjid jadi tokong. Macam mana boleh jadi tokong kalau betul? Dan takkan orang-orang Islam kot tu tak buat apa-apa tindakan. Takkan orang tu tak report dan sebagainya. Ini dakwaan, ini bahana bila duk biasa bercakap ikut sedap mulut tanpa ada sandaran. Saya sebut ni secara umum. Dan pihak yang dituduh, yang didakwa itu dia nafikan. Dia kata tak berlaku hal itu.
dan dia tuntut penceramah tersebut mohon maaf. Saya tak masuk belah kerajaan tu ke, saya tak masuk belah penceramah tu. Prinsip kita apa? Sebelum Ustaz nak Mak Rizal buat kena satu ban. dakwaan, nak buat satu kenyataan, nak buat satu tuduhan, kita mesti semak. Dan kalau salah kita tarik balik, kita minta maaf, kita kata benda ni tak betul, kan? Bahaya tuan-tuan. Kenyataan-kenyataan yang seperti ini mendakwa, kan? Terutama sekali dalam keadaan Nabi SAW kata, siapa yang menyakiti orang bukan Islam, yang sengaja dia tak buat apa, dia menyakiti orang bukan Islam, dia akan berhadapan dengan aku di hari akhirat. Padu kenyataan daripada Ustaz Rizal Azizan, Ustaz Mak Rizal, dan dia memang kena ban daripada negeri Pulau Pinang daripada mengajar. Dia termasuk dengan nama-nama yang telah keluar seperti nama Ustaz Kazim, Datuk Ahmad Husam Badruddin pun kena, Syarudin Ibrahim, Wan Hizam pun kena juga, Yusni Mak Piah, Syahril Long, Sobri Arsyad, Aiman Subri, Ahmad Dusuki Abdurrani, Afnan Hamimi, Taib Azamuddin, Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Salman Ali, Maulana Fakhrul Razi, Halim Hassan dan Dr. Abdullah Yas. Semua ni nama dia, dan termasuk dalam tu Ustaz Muhammad Rizal Azizan. Dia pun kena ban daripada mengajak dekat negeri Pulau Pinang. Tapi bukan membawa maksud bila dia kena ban dia akan anti Pulau Pinang. Tidak begitu. Dia telah memberikan kenyataan yang bersifat adil kita dalam hal ini. Dan ada kenyataan setelah jadi isu dan sebagainya, keluarlah satu kenyataan daripada Ustaz Syekh Zainul Asri berkaitan tentang hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi. Muslimin dan muslimat Allah sekalian, ada satu kenyataan yang saya nak buat pada pagi, iaitu berkaitan dengan satu video yang viral di media sosial berkenaan dengan kenyataan saya tentang masjid yang berubah menjadi tokoh. Saya menyedari Sayyid Muhammad, kenyataan yang pendek itu telah menimbulkan kegusaran, ketidakteraman di kalangan masyarakat. Sebenarnya video itu telah pun muat turun pada 14 Februari yang lepas, iaitu ketika mana saya berkuliah di masjid di Surau Al-Huda, Lorong Astali, Al-Ustaz Muhammad. Kalau dilihat kepada penyampaian yang saya sampaikan ketika itu, Salah Sunnah Muhammad sebenarnya ialah kenyataan itu Salah Muhammad ialah kenyataan yang saya dengar daripada orang Patan, dan saya mengira Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak berkaitan dengan situasi semasa pada hari ini. Sebuah masjid tukar tokoh, mungkin ialah sebuah sejarah lama, kalau sebuah sejarah ala Sayyidina Muhammad, namun tidak ada bukti dapat kita tampilkan untuk menjadikan ia sebagai satu bukti atau hukum ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala alam, hanya Allah yang mengangkat sebenarnya ala Sayyidina Muhammad. Jadi di atas situasi itu saya buat kenyataan bahawa kenyataan berhubung yang saya sampaikan itu tidak ada kaitan dengan situasi semasa ala Sayyidina Muhammad, dan saya memohon maaf kepada Majlis Agama Islam dan juga kerajaan negeri Pulau Pinang dan semua anggota masyarakat yang jelas dengan kenyataan saya buat pada Okey, itu kenyataan dari Syekh Zainul Asri yang meminta maaf atas kenyataan dia sebelum ini. Ini membuktikan bahawa kita sebagai orang awam yang mendengar kuliah ustaz-ustaz, jangan hampir terus percaya apa yang ustaz cakap. Belum tentu yang ustaz cakap tu betul, dan belum tentu yang dia cakap itu salah. Semuanya ditimbang. Kalau ustaz bawa sentimen-sentimen kebangsaan, sentimen-sentimen agama yang sebenarnya tidak wujud dalam kitab, tidak wujud di dalam Al-Quran, tidak wujud di dalam hadis, awak boleh pertikaikan lagi kemungkinan apa yang disebutkan oleh ustaz itu ada percanggahan fakta, ada percanggahan data yang dia tidak tahu. Allah Ta'ala telah ingatkan kita semua, ustaz-ustaz ataupun diri kita sendiri, semua kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 36. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu sebut, jangan kamu kata, jangan kamu sampaikan benda yang kamu tak ada pengetahuan berkaitan tentangnya, kerana pendengaran kamu, penglihatan kamu, jantung hati kamu, semua ini akan dinilai oleh Allah SWT, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Kita kena bertanggungjawab dengan kata-kata kita. Kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Walaupun yang kita dengar tu daripada orang tempatan, tetapi hang kena pergi jelaskan orang
ruang tempatan yang mana yang sampaikan dekat hang. Kalau benda tu sensitif, takkan hang terus pergi percaya saja. Hang mesti pergi tanya dia dulu. Hang pergi minta dapatan dia dulu. Ini hang pergi kata terus, hang pergi sampaikan terus kepada orang lain. Sedangkan orang lain pun tak tahu benda tu. Orang yang hang pergi sebut tu pun tak mau bertanggungjawab atas kenyataan dia. Hang sendiri pun tak boleh nak bertanggungjawab atas kenyataan sendiri. Akhirnya masyarakat akan jadi pening. Masyarakat akan jadi masalah dengan kenyataan seperti ini. Yang lebih berbahaya lagi, dalam negara kita yang bertamadun ini, dibimbangi boleh membawa keresahan-keresahan sehingga boleh mewujudkan perkara yang tidak baik di dalam hubungan di antara agama dan hubungan di antara bangsa dan negeri-negeri yang berada di Malaysia. Awak bawa sentimen macam tu seolah-olah awak akan mengiyakan orang yang berada di negeri Pulau Pinang itu bermasalah daripada sudut agamanya. Sehingga ini boleh membawa sentimen dan ini dipersetujui oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Kita kena hati-hati. Ustaz-ustaz kena hati-hati. Kita yang mendengar juga kena berhati-hati. Dibimbangi, kita duk pegang sungguh fakta yang dibawa ataupun kenyataan yang dibawa oleh seorang ustaz itu, tetapi tiba-tiba ustaz itu sendiri pun dia tidak mahu bertanggungjawab di atas kenyataan dia. Sahabat-sahabat, ambillah pengajaran daripada perkara seperti ini. Berbaliklah kita kepada fakta dan juga data. Berbaliklah kita kepada dunia ketamadunan ilmu. Baca buku. Jangan kita sekadar dengar-dengar sahaja. Jangan kita sekadar ambil berita daripada telinga ke telinga sahaja. Baca buku. Semak fakta. Pastikan ia benar baru awak sebarkan. Pastikan ia sahih baru awak sampaikan. Jika kita tidak menjadikan ini sebagai satu disiplin, maka masyarakat kita akan jatuh, agama kita akan runtuh disebabkan disiplin kita tak jaga. Baca buku. Saya nak kempen kepada anda semua untuk baca buku-buku yang bagus. Saya cadangkan kepada anda, dapatkan buku Inilah Islam yang semestinya difahami. Buku ini adalah ringkasan-ringkasan kepada disiplin-disiplin asas yang kita semua level, ustaz-ustaz ke, yang tak ustaz ke, yang baru nak start ke, baca buku ini. Kita akan faham disiplin-disiplin asas yang patut kita ambil, yang patut kita hadam. Buku ini ada dekat Shopee, ada dekat Lazada. Link untuk pembelian buku ini saya letak dekat bahagian description. Anda dapatkan buku ini dengan segera. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction yang seterusnya. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, anda join saya sebagai channel member. Anda dapat bantu kita untuk sama-sama menjayakan projek memandaikan umat dengan ilmu, untuk memperbaiki konten-konten kita, menambah baik konten dan juga tambah baik equipment kita. Anda join member dekat bawah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.